Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baik, kita berjumpa sekali lagi dalam kelas untuk hari ini bagi subjek geografi. Kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi bab yang ke-6, okey, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Okey. Baik. Bagi pengenalan bab, kita nak lihat sebagai seorang rakyat yang tinggal di Malaysia, kita seharusnya berasa bangga dengan kepelbagaian sumber semula jadi yang ada di seluruh negara kita. Adakah kamu semua tahu dan boleh nyatakan dan dapat kenal pasti di mana kedudukan taburan sumber semula jadi yang ada di negara kita? Bagaimanakah sumber-sumber ini boleh mempengaruhi kepada pembangunan ekonomi di negara kita? Itu yang akan kita lihat untuk hari ini pada bab yang ke-6 bertajuk sumber semula jadi di Malaysia. Baik, bagi objektif pembelajaran, apa yang akan kita belajar untuk bab yang ke-6 ini? Yang pertama, kita akan lihat apakah jenis-jenis sumber semula jadi di Malaysia. Kita akan menamakan sumber semula jadi di Malaysia. Kemudian objektif pembelajaran yang kedua, kita akan kenal pasti kedudukan ataupun kita panggil sebagai taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Apa itu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu? Kita akan lihat sebentar lagi. Yang ketiga, kita akan cuba menghuraikan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Kita akan lihat dengan lebih terperinci apa yang terkandung di dalam sumber boleh baharu dan juga apa yang boleh kita dapati daripada sumber yang tidak boleh baharu dan kita hanya fokuskan di negara kita, iaitu di Malaysia. Kemudian yang keempat, kita akan buat satu rumusan secara keseluruhan berkenaan dengan kepentingan kenapa pentingnya sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Pentingnya sumber semula jadi ini dalam membangunkan ekonomi di Malaysia. Bagaimana peranan dia, kepentingannya. Baik. Sedikit maklumat, info. Kita lihat di sini. Info di perairan Laut Cina Selatan yang merangkumi kepada beberapa buah negeri di Malaysia, antaranya negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri ini berpotensi, mempunyai potensi yang baik dalam menjana kuasa tenaga melalui tenaga ombak, penjanaan tenaga ombak pada masa hadapan. Dia berpotensi kerana kawasan persisir pantai ataupun kawasan perairan Laut Cina Selatan mempunyai laut yang terbuka dan menerima jumlah angin dan juga arus ombak yang kuat sepanjang tahun. Dia tidak bermusim, dia sentiasa ada sepanjang tahun. Baik, itu maklumat tambahan. Baik, yang seterusnya kita nak lihat secara sepintas lalu apa yang akan kita belajar dalam bab yang ke-6 ini. Yang pertama, kita akan lihat apa sumber semula jadi yang boleh kita dapati di negara kita, di Malaysia. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan taburan ataupun kedudukan
di mana sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu ini boleh kita dapati. Kemudian yang ketiga, kita nak tahu perbezaan apa itu sumber boleh baharu dan juga sumber yang tidak boleh dibaharu. Okey, di sini pun dah ada dinyatakan secara ringkasnya. Tak apa, nanti kita akan pergi dengan lebih terperinci. Baik, kemudian yang keempat, berkenaan dengan kepentingan sumber semula jadi dalam memainkan peranannya berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Malaysia. Peranan sumber semula jadi ini dalam membantu membangunkan ekonomi di Malaysia. Okey, baik, itu 4 perkara yang akan kita lihat untuk bab yang ke-6 untuk kali ini. Baik, kita teruskan dengan pembelajaran kita bagi 6.1, tajuknya sumber semula jadi di Malaysia. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai sumber semula jadi? Okey, baik, sumber semula jadi iaitu bahan ataupun punca yang terdapat di sekitar kita, di sekeliling kita, sama ada dia berada di atas permukaan bumi, okey, ataupun berada di dalam bumi, iaitu di dalam tanah dan sebagainya, ataupun sumber tersebut berada di dalam air. Okey, dia tak kira di mana-mana sahaja, di atas permukaan bumi, di dalam permukaan bumi ataupun di dalam air. Okey, kemudian terdapat 2 jenis sumber semula jadi. Okey, yang tadi kita nak lihat secara lebih terperinci tadi. Sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, baik. Untuk yang pertama, kita lihat dahulu yang berkaitan dengan sumber boleh baharu. Okey, apa itu sumber boleh baharu? Okey, sumber boleh baharu ialah satu sumber semula jadi, okey, yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Dan sumber ini boleh diperbaharu dengan melalui beberapa kaedah. Okey, ingat sumber boleh baharu ini dia tidak akan habis walaupun diambil dan diguna secara berterusan. Dan ada daripada sumber boleh baharu ini boleh diperbaharui dengan melalui beberapa proses ataupun beberapa kaedah. Baik, kita nak lihat beberapa contoh yang berkaitan dengan sumber boleh baharu. Okey, ada 4 jenis sumber boleh baharu. Yang pertama, hutan. Okey, dia merangkumi pelbagai jenis hutan, hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung, hutan paya, dan hutan paya ni ada 2 jenis, hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Manakala sumber boleh baharu yang kedua iaitu suria, cahaya matahari. Ini sumber yang sentiasa ada, berterusan, kecualilah pada waktu hujan. Okey, baik, kemudian yang ketiga, tanah. Okey, merangkumi kepada pelbagai jenis tanah, terutamanya di Malaysia. Tanah-tanah yang kebiasaannya yang mudah untuk didapati antaranya seperti laterit, gambut, alluvium, beris dan juga pasir. Dan sumber boleh baharu yang terakhir ialah air. Okey, air ni banyak, sungai, paya, laut, air bawah tanah, empangan, kolam dan juga tasik. Okey, baik, ingat 4 jenis sumber boleh baharu, hutan, suria, tanah dan juga air. Baik, yang seterusnya, sumber tenaga alternatif.
Okey, kita lihat pula apa yang dikatakan sebagai tenaga alternatif. Baik, yang pertama, sumber tenaga alternatif ini dia bercirikan ataupun berasaskan daripada alam semula jadi. Contohnya seperti suria, cahaya matahari, kemudian air, angin dan juga ombak, serta kolam air panas, sisa tumbuhan dan juga tinja haiwan. Baik, bahan-bahan ini adalah untuk digunakan dalam penghasilan sumber kuasa elektrik. Baik, kemudian yang kedua, sumber tenaga alternatif, iaitu sumber yang bersifat mesra kepada alam sekitar dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api yang biasa yang kita gunakan pada masa kini, bahan api fosil. Contohnya seperti apa? Minyak, gas, arang batu. Sumber tenaga alternatif ini adalah satu cara alternatif pengganti yang digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Baik, yang ketiga, contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Kemudian tenaga suria. Tenaga suria yang menggunakan cahaya matahari. Tenaga biomas, iaitu menggunakan tinja haiwan. Tinja haiwan ni bermaksud menggunakan najis-najis ataupun bahan kumuhan haiwan. Kemudian tenaga ombak. Kemudian tenaga geoterma dan juga tenaga angin. Baik. Kemudian yang keempat, di Malaysia antara sumber tenaga alternatif yang boleh diadakan di Malaysia, yang ada di Malaysia, yang pertama, contoh yang dapat kita lihat iaitu tenaga hidroelektrik yang terletak ataupun yang telah digunakan di Empangan Kenyir yang terletak di negeri Terengganu. Kemudian yang kedua, tenaga suria. Pemasangan panel-panel solar pada bumbung rumah dan bangunan. Tujuannya adalah untuk menjana kuasa elektrik. Kemudian tenaga biomas di Miri dan Sri Aman di Sarawak. Manakala tenaga angin di Pulau Layang-Layang di negeri Sabah. Baik, biomas tadi yang kita lihat. Apa yang dimaksudkan dengan biomas? Baik, biomas ni adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan ataupun bahan kumuhan organisma hidup yang terdapat dalam satu ekosistem atau sesebuah kawasan. Itu yang dimaksudkan sebagai biomas. Kemudian tenaga geoterma. Yang dimaksudkan dengan geoterma ini iaitu tenaga yang dihasilkan atau berpunca daripada haba dalam bumi. Baik. Ini adalah gambar satu contoh panel solar yang menggunakan cahaya elektrik, cahaya matahari untuk menjana kuasa tenaga elektrik. Baik, yang seterusnya kita nak lihat pula kepada sumber yang tidak boleh baharu. Apa pula yang dikatakan sebagai sumber yang tidak boleh baharu? Sumber yang tidak boleh baharu ini adalah satu sumber semula jadi. Masih sama sumber semula jadi, yang tetapi perbezaan dia yang akan habis ataupun pupus dalam jangka waktu tertentu. Ingat sumber tidak boleh baharu adalah sumber semula jadi yang akan habis ataupun pupus dalam jangka waktu tertentu jika penerokaan sumber tersebut tidak dikawal
dan dirancang dengan baik. Itu perbezaan. Ingat, sumber tidak boleh baharu, dia akan habis jika penerokaan sumber tersebut tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Okey, kita nak lihat apa yang terdapat di dalam sumber yang tidak boleh baharu ini. Baik, sumber yang tidak boleh dibaharu ini antaranya terdiri daripada sumber mineral yang kebiasaannya kita dapati sumber ini dengan cara menggali ataupun melombong di permukaan ataupun di kerak bumi. Okey. Kemudian terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut. Okey, seperti contohnya petroleum dan juga gas asli. Manakala sumber mineral pula dibahagikan kepada dua jenis. Okey, logam dan juga bukan logam. Kita nak lihat kepada dua jenis ini. Yang pertama, contoh kepada sumber mineral logam, okey, iaitu emas, biji timah, biji besi, kuprum, bauksit. Okey, ini yang disenaraikan di bawah ataupun contoh kepada sumber mineral kategori logam. Okey, kemudian contoh sumber mineral bukan logam. Okey, yang pertama, batu granit yang digunakan dalam industri pembinaan. Kemudian gas asli yang digunakan dalam industri kimpalan, welding. Kemudian pasir yang digunakan dalam penghasilan barangan kaca. Kemudian petroleum yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk kenderaan dan sebagainya. Arang batu yang digunakan dalam industri, industri-industri besar dalam melebur biji besi, melebur besi. Kemudian kaulin, iaitu dalam penghasilan barangan tembikar. Itu perbezaan dia. Sumber tidak boleh baharu bagi sumber mineral logam dan juga sumber mineral bukan logam. Ingat perbezaan dia. Sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Baik, setakat ni saya harap kamu dapat bezakan antara sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Cuba kamu fikirkan apa perbezaan antara sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, kemudian fikirkan beberapa contoh kepada sumber boleh baharu. Apa contohnya? Kemudian berikan contoh juga ataupun kamu fikirkan 4 contoh sumber mineral bukan logam. Saya harap dengan soalan-soalan seperti ini dapat lebih memahami, kamu dapat memahami isi kandungan untuk pelajaran kita setakat ni. Okey, baik, kita akan teruskan. Okey, untuk 6.2, okey, taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Okey, dalam bahagian ini kita akan lebih berfokus kepada beberapa taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu yang utama yang ada di Malaysia. Kita tak lihat kepada semua, kita fokuskan kepada beberapa contoh, beberapa jenis sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu yang utama sahaja di Malaysia. Okey, baik. Yang pertama kita nak lihat kepada sumber semula jadi boleh baharu, iaitu penggunaan air, sumber air yang dijadikan sebagai empangan hidroelektrik. Okey, itu yang akan kita lihat yang pertama. Okey, di buku teks kamu boleh lihat juga, okey, di muka surat 104 dan 105. Okey, di Malaysia jumlah hujan kira-kira 2600 mm setahun. Ini menyebabkan negara kita di Malaysia ini
merupakan negara yang amat berpotensi untuk membangunkan kuasa hidroelektrik, okey, yang dikatakan sebagai sumber air. Kemudian empangan, pembinaan empangan iaitu secara tambak. Empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Kemudian air sungai yang diempang, okey, yang melalui pembinaan tambak tadi diempang, apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, baik, itu adalah empangan hidroelektrik, pembinaan empangan hidroelektrik yang berpunca daripada sumber semula jadi boleh baharu melalui sumbernya air. Okey. Akibat daripada penerimaan jumlah hujan di negara kita agak tinggi, 2,600 mm setahun. So negara kita memang sesuai untuk membangunkan kuasa hidroelektrik melalui pembinaan empangan-empangan. Okey. Baik, di dalam peta ni kita lihat peta 6.1 iaitu taburan ataupun kedudukan beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia. Di peta ni disenaraikan menggunakan nombor, dan di bahagian petunjuk ni kamu boleh lihat nama bagi setiap kawasan yang dibina empangan. Contohnya nombor 1 adalah merujuk kepada Pergau, yang kedua Temenggur, yang ketiga Bersia, yang keempat Kenering, 5 Cenderoh, Sungai Piah Bawah, Sungai Piah Atas, Kenyir, Batang Ai, Bakun, Murum dan Tenom Pangi, termasuk dengan Sabah dan Sarawak juga. Okey. Ini dipetik daripada Suruhan Tenaga pada tahun 2015 dan juga Sarawak Integrated Water Resources pada tahun 2008. Okey, contoh-contoh gambar empangan-empangan yang terdapat di negara kita. Empangan Bersia, okey, contohnya ni. Okey, kemudian empangan Kenyir, Terengganu, Bakun, Sarawak, empangan Tenom Pangi di Sabah. Okey, baik, untuk pengetahuan kepada kita semua, empangan Bakun merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar. Okey, nombor 10 ni Bakun yang terletak di negeri Sarawak. Okey, empangan ni adalah empangan hidroelektrik yang terbesar di Malaysia. Okey, dia boleh menjana 2,400 megawatt tenaga elektrik. Kemudian tahun 2020 dianggarkan 60%, okey, daripada penjanaan tenaga elektrik di Sarawak adalah bersumberkan kepada hidroelektrik. Hampir separuh, lebih daripada separuh sumber tenaga elektrik di negeri Sarawak adalah bersumberkan kepada hidroelektrik. Baik, ini adalah sumber boleh baharu bagi sumber air. Kemudian yang seterusnya, sumber boleh baharu yang kedua yang utama di negara kita, iaitu hutan. Okey, baik. Di sini ada satu jadual, okey, merujuk ataupun terkandung kepada contoh jenis hutan dan tanah, kemudian lokasinya dan sumber hutan yang terdapat di Malaysia. Kita akan lihat contoh jenis hutan dan apakah jenis tanah yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Okey, kemudian di mana letaknya lokasi jenis-jenis hutan tersebut dan apa sumber hutan yang boleh kita dapati. Okey, baik, yang pertama, jenis hutan yang pertama, jenis hutan dan tanah, hutan hujan tropika, iaitu tanahnya ataupun tanahnya tanah alluvium dan tanah laterit. Lokasi bagi hutan hujan tropika ini adalah terletak di bahagian tengah semenanjung Malaysia dan juga bahagian pendalaman ataupun pedalaman di Sabah dan juga Sarawak. Okey, baik, di hutan hujan tropika, okey, apa yang boleh kita dapati dalam hutan tersebut, sumbernya?
contoh-contoh kayu, kayu-kayu balak, contohnya seperti cengal, meranti, merbau, mersawa, jelutung, keruing, nyatuh, buluh, rotan, orkid, paku pakis, tanaman herba. Kemudian haiwan-haiwan yang ada di hutan seperti ini adalah banyaklah, antaranya harimau, gajah, tapir, landak, kancil dan juga monyet. Okey, kemudian jenis hutan yang kedua, hutan paya air tawar. Manakala jenis tanah di kawasan hutan paya air tawar ini adalah jenis tanah gambut dan juga tanah aluvium. Okey, lokasi bagi kawasan hutan paya air tawar ni sekitar Tasik Chini, Bera, Rompin dan Pekan di negeri Pahang. Kemudian Sabak Bernam dan Tanjung Karang di Selangor, dataran hilir Perak, sekitar Sungai Lupar dan Sungai Rajang di Sarawak. Manakala sumber hutan yang boleh kita dapat di kawasan hutan paya air tawar, contohnya seperti pokok mengkuang, nipah, palma, keladi air, putat, palas, keriang, meranti jaya dan semayur. Manakala hidupannya, okey, ikan air tawar, katak, ular, biawak, buaya, burung dan juga kera. Kemudian hutan yang ketiga jenisnya hutan paya air masin. Jenis tanahnya tanah gambut dan aluvium. Okey. Kedudukannya Laut Matang, Perak, sebahagian pantai di Kuala Selangor, kemudian Pantai Samarahan, Sadong, Sarawak, Delta, Lubuk, Sugut di Sabah. Kemudian sumber hutan yang boleh kita dapati di sini, pokok bakau, iaitu jenis bakau minyak, api-api, perepat dan juga tumu. Manakala hidupan dia ikan, siput, ketam, udang, ular, burung, memerang, keluang dan kera. Okey, jenis hutan yang ketiga, hutan pantai. Jenis tanahnya adalah tanah berpasir. Okey, kebiasaannya di kawasan pantai lah, namanya pun hutan pantai. Okey, Pantai Tanjung Ru, lokasinya di Langkawi, Kedah, Pulau Sipadan di Sabah, Pulau Talang-Talang, Sarawak dan juga Pantai Penarik di Terengganu. Manakala sumber hutannya, pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, bebaru, pokok kelapa dan rumput pantai. Manakala hidupan yang ada di kawasan seperti ini, hutan pantai, iaitu burung, tupai, ular, ketam, siput dan juga serangga. Dan yang terakhir bagi sumber hutan, sumber boleh baharu ini, hutan gunung. Jenis tanahnya ada tanah laterit. Okey, boleh didapati di kawasan Gunung Kinabalu, di kawasan-kawasan pergunungan, sebab dikatakan ia sebagai hutan gunung. Hutan Gunung Kinabalu, Pergunungan Iran di Sarawak, Gunung Jerai di Kedah, Gunung Tahan di Pahang. Okey, baik. Tumbuhan yang ada di sini, Rafflesia, periuk kera, pokok renek, paku pakis, lumut dan juga kulam air. Manakala hidupan yang ada di kawasan seperti ini, kawasan hutan gunung, okey, hidupannya siamang, ular, burung, serangga, musang dan juga harimau dahan. Okey, baik, ini adalah sumber semula jadi baharu bagi sumber hutan. Okey, kita dah lihat kepada jenis hutan yang terdapat di Malaysia, ada 5 kesemuanya: hutan-hutan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan juga hutan gunung. Dan kita dah lihat juga di mana kedudukan bagi setiap jenis hutan ini dan apakah sumber-sumber hutan dan juga hidupan yang ada di kawasan hutan seperti yang dinyatakan tadi. Okey, baik, untuk info tambahan kepada semua pelajar. Okey, berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan di Malaysia, pengurusan hutan, iaitu hutan-hutan yang ada di negara kita, okey, pengurusannya berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, maksudnya jika satu-satu jenis hutan itu berada pada satu negeri tersebut, negeri tersebut adalah bertanggungjawab dalam menguruskan hutan-hutan tersebut. Okey, dan setiap negeri dipertanggungjawabkan untuk menggubal dasar dan undang-undang perhutanan masing-masing. Okey, contohnya di Pahang ada hutan apa? Okey,
Kemudian di Sarawak ada hutan apa? Apa yang terdapat di hutan di negeri-negeri tersebut? Okey, negeri tersebut yang akan bertanggungjawab menguruskan apa juga jenis hutan yang berada dalam negeri masing-masing. Okey, baik, yang seterusnya, taburan sumber semula jadi tidak boleh baharu, iaitu kita akan lihat kepada sumber mineral. Okey, baik, sebelum kita mulakan, kita lihat sedikit info. Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, iaitu jabatan yang menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geoscience dan perlombongan bagi menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral dan perancangan dalam pembangunan negara. Okey, baik, di sini kita nak lihat taburan ataupun kedudukan kepada beberapa sumber semula jadi yang tidak boleh baharu dalam kategori mineral. Yang terdapat dalam peta ini adalah petroleum, gas asli, emas, arang batu dan juga kawasan bandar. Ini bukan sumber lah, ini bandar-bandar yang berhampiran dengan kewujudan sumber-sumber mineral ini. Okey, baik, kamu boleh lihat pada peta lah. Okey, kemudian kita nak lihat kepada contoh lokasi dan juga kegunaan sumber tidak boleh baharu tadi. Okey, berdasarkan kepada peta ini kita nak lihat. Baik, yang pertama, jenis sumber yang boleh kita dapati di negara kita iaitu petroleum, gas asli, emas dan juga arang batu. Okey, kita nak lihat lokasinya di mana dan juga apa kegunaan bagi setiap sumber ini. Okey, yang pertama adalah petroleum. Okey, di mana kita boleh dapati sumber ini? Okey, yang pertama di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Cuba rujuk di peta di kawasan ini. Okey, luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Kemudian yang kedua, luar pesisir pantai Sabah. Di mana negeri Sabah? Di sini. Okey, luar pesisir pantai di Sabah. Kemudian luar pesisir pantai di Sarawak, di kawasan ini. Ini petroleum yang berwarna hijau. Okey, merujuk kepada petunjuk. Tolong lihat pada petunjuk. Okey, baik. Kegunaan petroleum: menjana tenaga elektrik. Okey, digunakan sebagai bahan api kenderaan. Okey, digunakan juga dalam industri petrokimia dan juga dijadikan sebagai bahan bakar. Okey, baik, itu yang pertama, petroleum. Yang kedua adalah gas asli. Gas asli, lihat pada peta, merujuk kepada simbol ini yang berwarna merah. Okey, baik, kedudukannya luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, sama seperti tadi. Luar pesisir pantai Sabah dan luar pesisir pantai di Sarawak. Kawasan yang sama di kawasan petroleum. Dan gas asli pula kegunaan dia juga bahan api kepada kegunaan domestik, kemudian industri petrokimia dan juga bahan api alternatif untuk kegunaan kenderaan sebagai bahan bakar. Okey, baik, yang seterusnya emas. Okey, emas simbolnya berwarna merah dan bulat di kawasan ini. Cuba kamu lihat. Okey, baik, emas boleh didapati di sekitar Raub dan Kuala Lipis di negeri Pahang. Okey, di sini banyak kawasan ini. Kemudian Bau di Sarawak, sekitar Rusila di Terengganu. Okey, emas seperti yang kita tahu, kegunaannya adalah untuk dijadikan sebagai perhiasan, barangan kemas dan juga jongkong emas. Manakala arang batu, okey, arang batu merujuk kepada simbol empat segi ini yang berwarna hitam. Okey, yang kamu dapat lihat di sini contohnya.
Kedudukannya di Limpopo, Maliau di Sabah, Bintulu, Mukah, Merit Pilar, Silantik dan Balingan terletak di negeri Sarawak. Kegunaan arang batu ni menjana tenaga elektrik, dan juga kegunaan yang kedua adalah digunakan untuk meleburkan besi. Okey, so kita dah lihat kepada satu contoh taburan sumber semula jadi yang tidak boleh baharu berdasarkan kepada sumber mineral. Okey. Kita nak teruskan yang seterusnya dengan 6.3 yang berkaitan dengan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Kita nak lihat apa peranan sumber semula jadi ini, apa kepentingannya dalam memainkan peranan dalam membangunkan atau memberi sumbangan dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, baik. Kepentingannya disenaraikan di sini ada 5 kesemuanya. Yang pertama, sebagai sumber bahan mentah. Okey, yang kedua, menjana kepada pendapatan negara. Okey, yang ketiga, pembukaan kawasan baharu. Okey, kemudian yang seterusnya, kemajuan infrastruktur, dan yang keempat, yang kelima, peluang pekerjaan. Okey, baik, kita akan lihat satu persatu. Okey, baik, yang pertama, kepentingan sumber semula jadi ini dalam pembangunan ekonomi di Malaysia dijadikan sebagai sumber bahan mentah. Okey, baik, sumber semula jadi di Malaysia menyediakan bahan mentah dan juga bahan asas kepada industri hiliran. Okey, apa itu industri hiliran? Okey, baik, kita lihat. Industri hiliran iaitu industri yang berkembang daripada penggunaan bahan mentah yang telah diproses. Okey, contohnya seperti petroleum. Petroleum digunakan sumber bahan mentah yang pertama, sumber semula jadi sumber semula jadi yang pertama petroleum digunakan dalam industri petrokimia. Okey, industri petrokimia ini pula maksudnya bahan kimia yang terhasil daripada sumber petroleum dan gas asli. Okey. Kemudian yang kedua adalah pasir. Okey, sumbernya adalah pasir dan pasir ini digunakan dalam industri hiliran dalam pembinaan. Okey, dalam industri pembinaan. Kemudian kayu balak adalah sumber bahan mentah. Okey, dan industri hilirannya menggunakan kayu balak ini dalam penghasilan perabot hiasan dan sebagainya. Okey, kemudian hasil hutan dan ia memberi sumber kepada industri kraftangan menghasilkan pelbagai perhiasan yang berasaskan kepada sumber-sumber hutan. Okey, baik. Yang kedua, kepentingan sumber semula jadi yang seterusnya adalah menjana kepada pendapatan negara. Okey, maksudnya sumber semula jadi ini telah memberi pendapatan kepada negara kita. Okey, melalui sektor yang melibatkan bahan mentah seperti petroleum, gas asli dan juga kayu balak. Okey, petroleum adalah antara sumber bahan mentah yang terpenting bagi negara kita. Kita dapat menghasilkan jumlah petroleum yang banyak dan kita dapat mengeksport ataupun menjual, dan hasil daripada ekspor tersebut telah mendatangkan pendapatan kepada negara, termasuklah hasil daripada gas asli yang dijual, kayu balak yang dieksport kepada negara lain. Kemudian yang ketiga, kepentingan yang ketiga iaitu pembukaan kawasan baharu. Okey,
Maksudnya di sini adalah membangunkan bandar-bandar baharu yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Contohnya seperti di Kerteh dan Paka, Terengganu. Bandar ini berkembang akibat daripada pendaratan ataupun kawasan tersebut telah menjadi kawasan pendaratan sumber petroleum, okey, dan juga gas asli. Sama juga dengan Bintulu dan Miri dan Sandakan di Sabah. Kawasan-kawasan ini jadi berkembang pesat akibat daripada pendaratan sumber-sumber bahan mentah. Akibat daripada pendaratan di kawasan ini, secara tidak langsungnya infrastruktur yang ada di situ perlu lengkap. Pihak kerajaan akan membina infrastruktur yang lebih lengkap bagi kegunaan industri-industri yang memerlukan di kawasan tersebut. Manakala industri-industri ini memerlukan pekerja yang ramai. So, banyak perpindahan masuk, migrasi berlaku di kawasan ini. Perpindahan masuk ke kawasan ini menyebabkan kawasan ini semakin berkembang, penduduk yang ramai, dan infrastruktur yang diperlukan juga perlu lengkap dan perlu banyak. So, secara tidak langsung, lama kelamaan kawasan-kawasan ini boleh berkembang dengan lebih baik akibat daripada pendaratan ataupun sumber-sumber bahan mentah yang terdapat di kawasan tersebut. Okey, kemudian yang seterusnya, kemajuan infrastruktur. Okey, ini kepentingan sumber-sumber jadi yang seterusnya. Kemajuan infrastruktur yang bermaksud pihak kerajaan akan membangunkan pelbagai kemudahan bagi memudahkan untuk menguruskan sumber-sumber tadi. Okey, bagaimana untuk memudahkannya? Dengan pembinaan jalan raya, iaitu jaringan pengangkutan, bagi memudahkan penghantaran dan pengambilan bahan-bahan mentah. Contohnya seperti pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan dan juga Lebuh Raya Jerangau. Okey, kemudian bagi jalan laut, pembinaan pelabuhan. Contohnya seperti pembinaan pelabuhan Kemaman dan juga pelabuhan Bintulu di Sarawak. Kemaman ni di Terengganu. Kemudian kemajuan infrastruktur yang semakin pesat berkembang melalui pembinaan lapangan terbang menggunakan jalan udara. Contohnya seperti lapangan terbang Kerteh di Terengganu. Kemudian landasan kereta api. Ini telah lama berkembang dengan begitu pesat sejak dulu lagi. Asasnya dibina lewat kurun ke-19, jika semua pelajar masih ingat. Kenapa landasan kereta api ini dibina lebih awal, sejak kurun ke-19 lagi? Tujuannya adalah untuk mengangkut sumber bahan mentah utama ketika itu oleh pihak British, iaitu sumber bahan mentah biji timah, iaitu daripada Taiping ke Kuala Sepetang. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, kepentingan sumber-sumber jadi ini telah memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, dia membuka banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai jenis sektor. Okey, antara sektor-sektornya adalah seperti sektor perkhidmatan, okey, kemudian sektor pembuatan, sektor pembinaan, kemudian sektor pertanian, sektor perlombongan dan juga pengkuarian. Okey, baik, berdasarkan kepada Jabatan Perangkaan Malaysia 2017. Okey, Carta Pai ini merujuk kepada
peratus pekerja mengikut kepada sektor-sektor yang dinyatakan tadi, okey, pada tahun 2015. Okey. Baik, petunjuk yang ada di sini, yang pertama adalah sektor perkhidmatan, pembuatan, pembinaan, pertanian, perlombongan dan juga pengkuarian. Okey, baik. Jika kita lihat di carta pie ini, sektor yang terbesar peratus pekerjanya adalah dalam sektor perkhidmatan, merangkumi kepada 55.3%. Okay, kemudian kedua, sektor yang terbesar iaitu sektor pembuatan, melalui 24.2%. Yang ketiga terbesar iaitu sektor pembinaan, 15%, dan sektor pertanian 4.6%. Perlombongan dan pengkuarian adalah 0.9%. Okey, so jumlah yang tertinggi di sini kita dapat lihat ialah dalam sektor perkhidmatan. Manakala peratus pekerja bagi sektor yang paling rendah iaitu sektor perlombongan dan juga pengkuarian. Dan secara keseluruhannya, okay, jumlah adalah 8.68 juta orang pekerja. Ini semua jumlah pekerja mengikut kepada sektor-sektor ini berdasarkan kepada sumber semula jadi, sumber bahan mentah di Malaysia. Okey, kita dah habis untuk bab yang ke-6. Kita dah bincangkan dengan terperinci tadi untuk bab yang ke-6. Sekarang kita nak lihat secara kesimpulan, secara ringkasan supaya kamu tidak lupa. Okey, sumber semula jadi di Malaysia dibahagikan kepada dua, iaitu sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, bagi sumber boleh baharu iaitu 4 tadi, hutan, suria, tanah dan juga air. Okey, kemudian baik, sumber tidak boleh baharu dibahagikan kepada dua jenis tadi. Sumber mineral logam dan juga sumber mineral bukan logam. Bagi sumber mineral logam, emas, biji timah, biji besi, kuprum, boksit. Kemudian sumber contoh mineral bukan logam, batu granit, gas asli, pasir, petroleum, arang batu dan juga kaulin. Manakala sumber tenaga boleh baharu, okey, iaitu hidroelektrik, suria, biomas dan juga angin. Manakala kepentingan sumber semula jadi tadi, kita ingat balik ada berapa? Ada 5 sebagai sumber bahan mentah, okey, menjana kepada pendapatan negara, pembukaan kawasan baharu, kemajuan infrastruktur dan juga dijadikan sebagai peluang pekerjaan. Okey, baik, itu adalah kesimpulan secara ringkasnya bagi bab yang ke-6, sumber semula jadi di Malaysia. Okey, yang seterusnya kita akan lihat latihan pengukuhan kepada kamu sebagai latihan untuk hari ini. Okey, kita akan lihat pada video yang kedua. Baik kelas, bertemu kita sekali lagi. Baik, kali ini kita nak buat latihan bagi bab yang ke-6. Okey, di bahagian cabaran minda. Muka surat di buku teks kamu boleh rujuk di muka surat 113. Okey. Baik, soalan yang pertama di sini, okay, kita lihat peta 1 menunjukkan lokasi empangan dan taburan mineral yang terdapat di Malaysia. Okey, dengan merujuk kepada peta 1 ini, kamu perlu jawab kepada soalan-soalan yang berikut. Kamu boleh rujuk pada buku teks dengan nota-nota yang ada kepada kamu. Okey, soalan yang pertama yang perlu kamu rujuk pada peta 1. A. Namakan empangan yang bertanda di P, Q dan R. Okey, rujuk pada peta
Okey, namakan empangan yang bertanda P, Q, ni X Q dan juga R. Okey. Empangan ingat empangan, namakan empangan. Kemudian B, apakah sumber mineral yang boleh didapati di kawasan yang bertanda X, Y dan Z. Okey, sumber mineral. Soalan yang kedua iaitu apakah sumber mineral yang boleh didapati di kawasan yang bertanda X, Y dan Z. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Labelkan sumber mineral logam. Okey, kamu akan tulis L merujuk kepada sumber mineral logam, dan juga sumber mineral bukan logam kamu akan tulis BL, iaitu bukan logam. Okey, berdasarkan kepada senarai di bawah ini. A, pasir. B, bauksit. C, emas. D, petroleum. E, batu granit. F, kuprum. G, gas asli. H, biji timah. Dan I, biji besi. Dan yang terakhir, arang batu. Okey, kamu akan lihat kepada semua jenis sumber mineral ini, kamu akan tentukan sama ada sumber-sumber mineral ini adalah sumber mineral logam atau bukan logam. Jika kamu mengatakan satu sumber ini adalah sumber mineral logam, kamu akan tulis dalam jawapannya L, merujuk kepada logam. Okey, L. Jika kamu memilih satu jawapan itu adalah sumber mineral bukan logam, kamu akan tulis BL, merujuk kepada bukan logam. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, baik, soalan yang ketiga. Pada pendapat anda, apakah sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi dibangunkan dengan lebih giat di Malaysia? Okey, sekali lagi, pada pendapat anda, kamu akan berikan pendapat. Okey, apakah sumber tenaga yang boleh baharu? Ingat, sumber tenaga yang boleh baharu yang mempunyai potensi untuk dibangunkan di Malaysia. Dan kamu berikan sebab kenapa. Kenapa sumber boleh baharu ini mempunyai potensi yang baik untuk dibangunkan di Malaysia. Okey, kemudian soalan yang keempat. Jelaskan beberapa strategi penjimatan sumber di negara kita bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan. Dia nak kamu nyatakan, jelaskan beberapa strategi, langkah-langkah kepada penjimatan sumber di negara kita. Tujuannya adalah untuk menjamin bekalan sumber itu dapat digunakan secara berterusan. Kamu perlu berikan beberapa strategi bagi penjimatan sumber. Harap kamu dapat fikirkan. Okey, soalan yang terakhir. Pendapatan negara kita banyak bergantung kepada hasil pengeluaran sumber semula jadi. Contohnya seperti apa? Petroleum, gas dan gas asli dan kayu balak. Ingat, pendapatan negara kita banyak bergantung kepada hasil pengeluaran sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan kayu balak. Okey, soalannya, jelaskan kaedah. Jelaskan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kepada kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber-sumber tersebut. Soalannya,
kamu perlu berikan beberapa kaedah ataupun cara yang boleh dilaksanakan, okey, bagi mengelakkan negara kita terlalu bergantung terhadap sumber tersebut dengan pendapatan, bagi mengelakkan kebergantungan negara kita, kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber tersebut. Okey, baik, kamu jawab soalan-soalan ini dahulu, kemudian kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey. Okey kelas, kita sambung dengan perbincangan kepada jawapan. Okey, saya harap kamu dah dapat lengkapkan ke-5 soalan. Okey, kita lihat pada latihan soalan yang pertama. Okey, namakan empangan yang bertanda P, Q dan R. Okey, saya harap kamu dah buat. Okey, kita lihat P, Q dan R. P merujuk kepada empangan kenyir di Terengganu, manakala Q merujuk kepada empangan batang air di Sarawak, dan R empangan tenom pangi di Sabah. Okey, kemudian soalan yang kedua, apakah sumber mineral yang boleh didapati di kawasan yang bertanda X, Y dan Z? Okey, dia nak kamu nyatakan sumber mineral yang didapati di kawasan X, Y dan Z. Okey, sumber mineralnya X merujuk kepada emas, Y arang batu dan Z petroleum. Okey, baik, soalan yang kedua. Okey, labelkan sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam bagi sumber mineral yang dinyatakan. Okey, yang pertama pasir. Okey, apa jawapannya? Bukan logam. Kemudian yang kedua boksit, logam. Yang ketiga emas. Okey, bukan logam. Kemudian E. Okey, sekejap kita lihat semula. A bukan logam, B logam, C logam, D bukan logam, E bukan logam, F logam, G bukan logam, H logam, I logam dan J bukan logam. Okey, kamu semak jawapan kamu. Jika salah, kamu boleh betulkan sekarang, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian soalan yang ketiga. Pada pendapat anda, apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui, yang berpotensi untuk dibangunkan dengan lebih giat di Malaysia, dan mengapa? Okey, jawapannya di sini diberikan di sini terdapat 2 sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi. Okey, antaranya sumber tenaga angin dan juga biomas. Okey, mengapa? Sumber tenaga angin sangat berpotensi untuk dibangunkan di kawasan pinggir pantai dan pulau-pulau tertentu, terutamanya di pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di kawasan pantai barat di negeri Sabah. Okey, kenapa kawasan tersebut mengalami tiupan angin sepanjang tahun, iaitu berada di kawasan Laut Cina Selatan. Okey, baik, sumber tenaga yang boleh baharu kedua adalah sumber tenaga biomas. Malaysia mempunyai banyak kawasan pertanian, khususnya sawah padi dan ladang kelapa sawit, iaitu yang menghasilkan banyak sisa-sisa pertanian. Dan pada masa yang sama juga, sektor peternakan semakin pesat dan kegiatan pembalakan juga menghasilkan sisa-sisa daun dan ranting pokok yang boleh digunakan untuk menjana tenaga biomas. Ini antara contoh jawapan. Jika kamu ada jawapan yang lain, tak apa, nanti kita semak, kita bincangkan bersama-sama. Okay, kemudian bagi soalan yang keempat, jelaskan beberapa strategi penjimatan sumber di negara kita bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan. Okay, jawapan dia,
contoh cadangan jawapan di sini, kegiatan pemeliharaan dan pemuliharaan wajar untuk dilaksanakan. Tanah-tanah yang tercemar dan telah diubah strukturnya ataupun telah berubah strukturnya yang disebabkan oleh akibat aktiviti perlombongan, pembalakan ataupun pertanian harus dirawat semula menggunakan baja kimia dan juga baja organik bagi mengembalikan kepada kesuburan tanah. Kemudian sumber air yang tercemar diproses dan dirawat semula bagi memastikan bebas daripada bahan cemar sebelum dilepas ke sungai. Bagi menjamin sumber hutan pula, sumber hutan yang berterusan, syarikat swasta dan agensi kerajaan bekerjasama dalam menjalankan penanaman semula hutan. Terutamanya spesies pokok yang terancam. Kemudian bagi menjamin bekalan sumber mineral pula, pihak kerajaan ataupun agensi yang berkaitan yang terlibat dengan cari gali harus menghadkan kepada pengeluaran sumber seperti petroleum dan gas asli supaya ia tidak kehabisan. Selain itu, kerajaan juga harus meneroka, membangunkan, memperkasa sektor ekonomi yang lain bagi mengelakkan kebergantungan pendapatan semata-mata kepada petroleum dan gas asli sahaja. Selain itu juga kerajaan harus meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan sumber tenaga gantian bagi mengurangkan penggunaan petroleum dan gas asli. Dasar tenaga baharu perlu digubal bagi menggalakkan penggunaan tenaga yang lebih mesra alam. Contohnya seperti hidroelektrik, tenaga suria, tenaga angin dan juga tenaga biomas untuk kegunaan industri dan juga isi rumah. Pihak kerajaan juga harus mentransformasi, memodern dan memperluaskan jaringan pengangkutan. Contohnya seperti apa? Komuter, monorail, LRT dan juga MRT. Bukan hanya di bandar, malahkan di seluruh negara bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar petroleum dan gas asli. Itu antara contoh jawapan yang diberikan. Dan soalan yang terakhir, pendapatan negara kita banyak bergantung kepada hasil pengeluaran sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan kayu balak. Jelaskan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber tersebut. Jawapannya, bagi mengelakkan kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber-sumber semula jadi, pihak kerajaan dan swasta harus memperkasakan bidang pertanian dan penternakan supaya negara kita menjadi pengeluar utama makanan seperti minyak kelapa sawit, beras, getah, daging lembu, daging ayam, kambing, ikan. Selain menjana pendapatan negara melalui hasil ekspor, kita dapat menjimatkan mengawal perbelanjaan negara kerana kita mampu untuk mengeluarkan makanan sendiri. Pihak kerajaan juga harus memperhebatkan, meningkatkan sektor perindustrian untuk kegunaan dalam negara dan juga ekspor. Pengeluaran barangan elektrik dan elektronik, makanan dan minuman serta kereta nasional perlu ditingkatkan. Kemudian kualiti setiap barangan juga harus ditingkatkan agar dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Manakala pihak kerajaan juga harus menawarkan pakej pelaburan yang lebih baik untuk menarik pelabur asing melabur ke negara kita. Sebagai contoh, menawarkan kadar cukai pendapatan, cukai import dan cukai ekspor yang lebih rendah dan fleksibel. Selain itu juga pihak kerajaan perlu memperhebatkan lagi meneroka pelbagai aspek pelaburan bagi di luar negara bagi memperolehi keuntungan dan ia dapat menjana kepada pendapatan negara. Baik, so kita dah selesai kepada 5 soalan tadi. Saya harap kamu dapat selesaikannya. Semak semula jawapan-jawapan yang telah dibuat. Jika ada kesalahan, kamu boleh betulkan. Baik, so kita akan jumpa pada kelas yang berikutnya. Terima kasih.